dengan pekebun kecil sektor agri komoditi negara. Jadi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, selepas itu berlakunya krisis ekonomi sehingga nilai inflasi naik. Ini ada kaitan juga dari aspek food security ataupun keselamatan makanan. Jadi salah satu kementerian yang juga berperanan untuk menjamin isu keselamatan makanan ini adalah Kementerian Perusahaan Perladangan dan juga Komoditi. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Mat Zaidi Muhammad Karli, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Perladangan dan juga Komoditi Kementerian Perusahaan Perladangan dan juga Komoditi, untuk kita sendiri melihat pembangunan pekebun kecil dalam sektor agri komoditi negara. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Tuan. Terima kasih. Baiklah, kita di Malaysia ini wujudnya Dasar Agri Komoditi Negara 2021 bermula tahun lepas hingga 2030, iaitu DAKN 2030, dengan membawa satu tema, iaitu memajukan agri komoditi demi kemampanan dan kemakmuran bersama. Jadi mungkin Tuan boleh mulakan, apakah manfaat sektor agri komoditi ini kepada pekebun kecil khususnya? Terima kasih Cik Ridwan. Kalau kita bercerita tentang manfaat pekebun kecil, saya rasa kita tidak boleh lari dari membicarakan tentang peranan sektor agri komoditi sendiri. Jadi kalau kita lihat, kita ambil contoh tahun lepas lah, sektor agri komoditi ini telah menyumbang kepada pendapatan ekspor negara yang begitu besar sekali. Jadi kalau berdasarkan rekod yang kita ada atau yang direkodkan adalah 209 bilion, ya, ini merupakan satu jumlah yang besar, dan saya kira ini adalah merupakan satu pencapaian yang terbaiklah yang pernah dicapai oleh sektor agri komoditi ini. Dan sudah tentu manfaatnya dikecapi oleh pekebun kecil jugalah. Jadi itu antara yang pertama. Jadi kalau saya boleh pecahkan sedikit dari segi sumbangan tadi itu, sebab sektor agri komoditi ini sebenarnya merangkumi beberapa sektor lah, antaranya sawit, getah, kayu, koko, pepper, lada dan kenaf. Dan pecahan sedikit, kalau kita tengok sawit tu daripada 209 bilion, lebih kurang 109 bilion adalah disumbangkan daripada sektor sawit. Sudah tentu pekebun kecil lah yang merupakan penggeraknya, walaupun tidak 100%, tetapi jumlahnya begitu besar. Dan yang kedua adalah dari segi getah. Kalau getah lebih kurang 71 bilion pendapatan ekspor, yang juga turut disumbangkan oleh pekebun kecil. Dan begitu juga yang lainnya, kalau macam kayu kayan lebih kurang 23 bilion, koko 7 bilion, dan yang lainnya adalah bakilah. Jadi sudah tentu pekebun kecil memainkan peranan yang begitu besar dalam membangunkan sektor agri komoditi negara. Jadi itulah sebagai permulaan, Cik Rizwan. Kira-kira berapa jumlah pekebun kecil yang ada di Malaysia dan juga berapa pendapatan bulanan mereka ini? Okey, kalau kita bercerita tentang bilangan pekebun kecil, tetapi mungkin di luar sana mungkin saya perjelaskan sedikitlah. Pekebun kecil ni sebenarnya kalau berdasarkan takrifan, dari segi perundangan misalnya, adalah mereka yang mempunyai keluasan tanah 100 ekar dan ke bawah. Jadi kalau di Malaysia ini sebenarnya jumlahnya, kalau senang untuk kita berbicara, adalah lebih kurang 1 juta lah. To be exact, lebih kurang 960,000. Tapi kita biasa menggunakan 1 juta itu sebagai mudah diingat lah, kan? 1 juta. Dan kalau kita pecahkan lagi, sebab pekebun kecil ini merangkumi tadilah sektor yang saya sebutkan tadi, sawit, getah dan sebagainya. Kalau sawit misalnya, daripada 1 juta tadi ataupun 960,000, sebenarnya lebih kurang 460,000 adalah pekebun kecil daripada sektor ini, sektor sawit. Dan getah pula adalah lebih kurang 450,000. Dan bakinya adalah yang kecil-kecil tadilah. Kita ada koko, bukan, ataupun kita ada lada yang dianggarkan lebih kurang 36,000, lebih kurang begitu. Jadi itulah dari segi pecahan. Dan kalau kita lihat, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, negeri mana sebenarnya jadi penyumbang terbesar kepada pekebun kecil ni. Jadi sebenarnya Sarawak merupakan jumlah pekebun kecil di Sarawak adalah yang tertinggi lah kalau di Malaysia. Lebih kurang dalam 150,000 di Sarawak, dan diikuti pula dengan di Sabah lebih kurang 115,000, dan kalau di Semenanjung, dalam konteks Semenanjung ni, Johor lah paling ramai. Pekebun kecil lebih kurang 87,000. Begitulah dari segi kalau dari segi pecahannya, dan di antara tanaman-tanaman itu
tanaman mana yang paling ramai ada pekebun kecil ini? Sudah tentu pekebun kecil sebab jumlahnya saya sebut tadi lebih kurang 460,000 tadi adalah pekebun kecil yang menanam sawit di Malaysia dan diikuti oleh getah lah. Itu dari segi pecahan. Okey. Jadi apakah bentuk-bentuk program yang dijalankan di bawah kementerian ini untuk membantu nasib pekebun kecil ini, terutamanya untuk kita meningkatkan pendapatan mereka? Ya. Kalau kita melihat kepada program, sudah tentu kita banyak program seperti mana yang digariskan di bawah Cik Ridwan tadi ada sebut dasar agri community. Sebenarnya kita ada 11 program berbentuk ataupun kita kenali sebagai flagship program lah sepanjang kita 2021 ini hinggalah 2030. Tetapi dalam konteks pekebun kecil, dalam konteks pekebun kecil kita ada lebih kurang 5 yang specifically menjurus kepada pekebun kecil sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi kalau boleh saya kongsikan sedikit, saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh, kita ada satu program yang dipanggil MARCOP atau MARCOP, iaitu program untuk kita meningkatkan dari segi mekanisasi dan otomasi. Di situ sudah tentu kesannya kepada pekebun kecil. Begitu juga dengan program-program yang lain. Contoh macam kita ada program latex timur, Pantai Timur misalnya kan. Kita tahu di Pantai Timur ni Pahang, Terengganu dan Kelantan merupakan tempat yang mempunyai potensi besar bagi untuk kita bangunkan pengeluaran latex itu. Itu sudah tentu pekebun kecil yang akan menerima manfaat lah daripada program-program yang kita rancangkan itu. Ya. Jadi program-program itu memang dirancang dan juga dijalankan, dilaksanakan untuk membantu pekebun kecil, terutamanya dari aspek peningkatan pendapatan mereka. Tetapi isu-isu yang berkaitan dengan pekebun kecil ini kita tidak pernah terputuslah. Contohnya kalau getah itu, kalau musim hujannya tak boleh pergi menoreh. Kalau padi juga, tiba-tiba musim hujan berpanjangan, contohnya musim tengkujuh di Pantai Timur juga, kadang-kadang menimpa nasib yang malang juga. Betul. Jadi di pihak kementerian, macam mana pihak kementerian menyerap isu-isu ini dan juga menyelesaikan isu ini? Okey. Sudah tentu kita ada cabaran-cabaran ataupun isu untuk kita tangani, terutamanya kepada pekebun kecil ni kan. Cik Ridwan tadi ada sentuhan tentang penoreh getah. Betul. Tadi kan musim hujan. Sebab itu kita di peringkat kementerian melalui kerajaan melalui pihak kementerian, kita mempunyai satu program apa yang kita panggil insentif pengeluaran getah misalnya kan. Ataupun maknanya sekiranya harga getah itu jatuh di pasaran di bawah satu paras ambang pada ketika ini lebih kurang RM2.5 ya. Jadi apabila harga itu jatuh di bawah RM2 dan kerajaan melalui kementerian akan menampung kejatuhan itu untuk manfaat siapa? Sudah tentu manfaat kepada pekebun kecil lah. Supaya kita ingin apa dipanggil tu social safety net tu terpelihara, terutamanya bagi menjaga pendapatan pekebun kecil lah. Itu antara program yang kita laksana bagi sektor getah. Saya difahamkan banyak lagi program-program lain. Contohnya kita ada Malaysia International Agri Commodity Expo and Summit ini. Mungkin boleh Tuan ceritakan mengenai program ini. Okey, terima kasih. Untuk program terbaru kerajaan melalui Kementerian Perusahaan Peladangan Komoditi, sebenarnya pada minggu hadapan kita akan adakan satu pameran yang saya rasa julung-julung kalilah. Selepas sekian lama kita tidak mengadakan pameran atas faktor-faktor yang tertentu. Jadi kita akan mengadakan Malaysia International Agri Commodity Expo and Summit ini bertempat di MyTech. Ya, kita jemputlah kepada mereka di luar sana, penonton-penonton yang terutamanya ingin mengetahui tentang apakah teknologi-teknologi terkini misalnya, ataupun berita-berita ataupun inovasi terkini, peralatan dan sebagainya. Dan pekebun kecil juga dijemput untuk hadir, untuk melihat sendiri peranan mereka, sumbangan mereka melalui pameran yang kita akan adakan ini. Ya, saya kira pameran ini cukup penting untuk kita membuka mata. Apakah tanaman-tanaman yang berpotensi, contohnya kenaf, yang masih lagi saya kira belum lagi dikomersialkan secara penuh punya potensi di Malaysia, kerana penggunaan kenaf itu sepatutnya kita dah boleh gunakan menggantikan batu bata dan sebagainya. Kalau di peringkat kementerian, apabila kementerian melihat dari sektor pengeluaran hasil daripada pekebun kecil, getah, kelapa sawit dan sebagainya, seperti mana yang telah pun diliskan tadi kan, macam mana sektor-sektor ini dia mampu untuk memberi satu jaminan kepada isu yang saya sebut awal tadi, isu security makanan? Kalau bercerita tentang security makanan ni,
yang paling dekat lah, yang paling dekat di bawah kita adalah sektor sawit lah sebenarnya kan. So kalau sektor kenam ni dia agak jauh sikit kan, sebab dia lebih kepada pembangunan fiber ataupun dan sebagainya tadi disebutkan. Jadi sudah tentu kita akan membantu di mana yang perlu, sebab contoh minyak masak lah kan. Contoh minyak masak. Sebenarnya kita adalah kementerian yang turut membantu kementerian, sebab minyak masak ini hasilnya adalah daripada CPO minyak mentah yang telah diproses menjadi olin dan sebagainya. Dari situ mungkin kita ada intervensi lah bagaimana kita membantu dari segi food security dalam konteks minyak masak. Itu sebagai contoh sajalah. Maksudnya perlu ada kerjasama antara kementerian, contohnya MAFI dengan Kementerian Perdagangan ini untuk membantu dari aspek food security inilah. Cuma saya melihat mungkin ada beberapa isu yang berkait jugalah dengan sektor security makanan ini apabila kita melihat isu contohnya dalam kelapa sawit. Macam mana imej kelapa sawit kita diburukkan oleh negara-negara barat. Di peringkat kementerian, macam mana untuk kementerian meyakinkan, mungkin ada usul-usul untuk meyakinkan pihak luar bahawa kita sebenarnya tidak melakukan pencemaran alam sekitar. Kita tidak menggunakan buruh kanak-kanak untuk peladangan kelapa sawit dan sebagainya. Isu-isu sebenarnya bukan isu sahaja bermain di Malaysia, tetapi ia disebut di luar negara untuk memburukkan imej kita. Itu merupakan salah satu cabaran lah. Cabaran untuk kita di peringkat kementerian, untuk kita memperjelaskan kepada khalayak sebenarnya apa kedudukan yang sebenar yang berlaku. Sudah tentu di luar sana memang memang iri hatilah, kalau kita bahasa yang mudah, iri hati tentang kemajuan yang kita capai ataupun minyak sawit itu sendiri yang begitu versatile. Sebab itu seperti betul lah yang Cik Wan sebut tadi, pelbagai tomahan di luar sana. Jadi di peringkat kita, sebab itu kita ingin menunjukkan kepada dunia bahawa minyak sawit kita ni adalah sebenarnya dibuat melalui pelbagai peringkat yang begitu berstruktur, termasuklah sehingga kita di antara minyak sayuran yang mempunyai persijilan. Jadi apabila kita bercakap dengan persijilan, sudah tentu ada kriteria-kriterianya. Alam sekitarnya bagaimana, buruhnya bagaimana, barulah kita mendapat satu sijil yang boleh dianggap dan diterima di peringkat khalayak lah. Kita panggil Malaysian Standard of Palm Oil lah. Itu yang kita pakai di luar sana lah. Jadi apabila kita follow standard itu, sebenarnya kita dah follow satu standard ataupun audit antarabangsa yang mengatakan bahawa kita mengikut segala peraturan. Contohnya di peringkat alam sekitar dan sebagainya. Betul. Kalau di peringkat kementerian, apa lagi sinergi lain ataupun kolaborasi dengan pihak ataupun agensi lain, kementerian lain untuk memastikan kebajikan pekebun kecil ini? Saya tak boleh perincikan satu persatu kerana terlalu pandangan banyak. mata burung pun boleh. Tapi untuk lebih dekat lagi, sebab itu saya jemput tadi mereka di luar sana untuk datang, sebab kita ada beberapa MOU terkini yang kita akan sampaikan pada program berkenaan, iaitu pada 26 hari bulan ni. Saya lupa nak beritahu tadi, kita punya program ni akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. Jadi di situlah menunjukkan bahawa sektor agri-komoditi ini adalah cukup penting di negara kita ni, sebab ia merupakan tulang belakang kepada pembangunan ekonomi negara kita lah. Dan berbalik kepada konteks sinergis, contohnya kepada pekebun kecil, apabila kita mempunyai MOU dengan pihak koperasi misalnya kan. Sebab koperasi ini adalah merupakan satu model baru yang kita cuba ketengahkan bagi membantu pekebun kecil ini. Dan kalau kita lihat terutamanya di sawit misalnya, kita ada daripada 460,000 tadi, kita ada 250,000 pekebun kecil yang bergerak secara bersendirian ni. So tidak ada satu badan yang berstruktur, contoh macam kita ada Felda, Risda dan sebagainya. Tapi 250,000 ini bergerak sendirian. Yang inilah kita cuba bantu bagaimana untuk kita perkemaskan, perkukuhkan, perkasakan mereka ini supaya di akhirnya nanti pendapatan mereka akan terjamin melalui kolaborasi dalam bentuk sinergi dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi mungkin sedikit kata akhir daripada Tuan sendiri, mungkin nak promokan lagi Malaysia International Agri Commodity Expo and Summit ini.
My Aces ni akan diadakan tadi seperti yang saya sebut 26 hingga 28 bertempat di MyTech dan pelbagai program telah diatur dan akan dilaksanakan pada sepanjang tempoh berkenaan. Jadi jemputlah kepada penonton-penonton di luar sana untuk datang untuk melihat secara lebih dekat lagi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi sebab itu kita bawakan sendiri dan kita juga mendapat penglibatan daripada 39 buah negara ya. So itu merupakan satu platform yang cukup besarlah untuk kita mengenali. Contoh negara-negara yang menyertainya? Contoh kita ada sama ada daripada negara barat, biasalah kita ada UK dan sebagainya, EU dan sebagainya. Dan kita juga ada negara-negara yang cukup besar ekonominya. Kita ada sebagai contoh jiran kita, negara kita Indonesia pun turut bersama juga. Dan kita juga ada, kita ada India, pasaran kita yang terbesar di sana untuk sawit. Dan lain-lain lagi lah, ada 39 buah negara lagi lah, termasuklah negara-negara daripada Afrika. Jadi anda boleh sertai Malaysia International Agri-Commodity Expo and Summit pada 26 sehingga 28 Julai 2022. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mat Zaidi Mat Karli, Timbalan Ketua Setiausaha Perladangan dan Komoditi, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Terima kasih kembali. Kita akan jumpa lagi untuk bercakap mengenai pembangunan kepada pekebun kecil ini. Baiklah, selepas ini satu slot untuk anda